tindakan itu dan menjadikan Perlis sebagai satu-satunya negeri yang terawal membuat penutupan dan negeri pertama yang kembali membuka masjid untuk dilaksanakan ibadah sepenuhnya kepada masyarakat. Alhamdulillah. Okey, jadi asal usulnya adalah saya sebagai anak Perlis pun saya tidak pernah dengar berkenaan dengan manuskrip ini. Jadi apa yang berlaku adalah apabila kita datang ke Pusat Dokumentasi Melayu milik Dewan Bahasa dan Pustaka di lantai 6, tingkat 6, yang di mana ada satu perpustakaan yang sangat besar dan pustakawati yang ramah tamah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke sana. Maka di sana dilihat ada satu manuskrip yang dikategorikan sebagai tidak lengkap, diperoleh sejak tahun 1963. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua yang menonton, kepada semua sahabat-sahabat YouTube, teman-teman YouTube dari seluruh Nusantara dan juga dari seluruh dunia yang menonton. Kita berjumpa lagi dengan anda, dengan kawan-kawan, dengan teman-teman dalam sesi kali ni. Selama ni, dalam sebulan ni, dalam 3-4 minggu ni, saya lebih memberi tumpuan kepada bosan-bosan bermain gitar dan membuat audio cerita siri bercakap dengan jin karya Atas Majlis. Tapi pada hari ni, hari Sabtu, berapa hari bulan? Saya pun tak ingat. 26 hari bulan 9 2020, saya dijemput ke satu wacana, iaitu wacana Jamalul Lail, yang akan membincangkan mengenai kedudukan manhaj dan ahli sunnah wal jamaah dalam perlembagaan negeri Perlis versi 2.0. Makanya saya tertinggal lah versi 1.0. Tak apa, nanti saya akan tanya urus dia versi 0.0 tu bila, versi 1.0 tu bila mereka buat. Saya ada 45 minit lagi sampai nak sampai. Jadi kita jumpa di Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur sebentar lagi. Terima kasih. Jumpa lagi. Bukan, jumpa saat lagi. Silap. Sajalah nak tanya depa ni semua pergi wacana ke? Kita dah sampai ke Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya sedang jalan ke pintu masuk utama. Berubah banyak dah di BP ni. Wih, lama tak main. Di atas tu ialah balai Tun Syed Nasir. Aku pun tak tahu nama apa ni. Bayar depan masuk dulu. Oh, hai saya dah. Tak, saya tapi hampir nak isi kan. Meniskus tu. Meniskus. Keberkatan masuk Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis dan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Puan Muda Perlis.
Dirgahayu sejahtera, Duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda, pewaris tata Jamalul Lail. Maha Esa Rabbil Jalil, Dirgahayu sejahtera, Duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda, pewaris tata Jamalul Lail, pewaris tata Jamalul Lail. Menjunjung kasih Tuanku, para hadirin dipersilakan duduk. Terima kasih. Pada kesempatan yang sangat bererti ini, marilah kita bersama-sama menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama dalam majlis wacana Jamalul Lail, silsilah perlis dan kedudukan istimewa manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah dalam Perlembagaan Negeri Perlis ini. Terima kasih kepada hadirin yang dapat hadir bersama ini. Pelaksanaan wacana Jamalul Lail dalam keadaan kebiasaan baharu sesudah kita dilanda pandemik COVID-19 pada hari ini merupakan kali kedua diadakan pada tahun ini. Wacana Jamalul Lail yang pertama telah berjaya diadakan di Kangar Perlis pada 16 Julai 2022 yang lalu di Auditorium Dr. Said Mahmud, Jabatan Kesihatan Negeri Perlis, bersempena dengan istiadat pelancaran sambutan satu kurun Maibs, sambutan 2 dekad pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis, Tuanku Said Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Said Putra Jamalul Lail, dan bersempena dengan 2 dasawarsa pemasyhuran Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra Ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail. Pelaksanaan wacana Jamalul Lail kali kedua ini dilihat sangat penting dan relevan kerana peranan institusi diraja dan undang-undang tubuh negeri perlu difahami dengan jelas oleh rakyat jelata. Hal ini demikian kerana institusi raja merupakan entiti yang sangat penting dan kedaulatannya mesti terus dipertahankan dan dipelihara. Buku Silsilah Perlis dan Kedudukan Istimewa wal Jamaah dalam Perlembagaan Negeri Perlis ini merumuskan maklumat-maklumat penting tentang sejarah Negeri Perlis dan pengkanunan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah bagi Negeri Perlis. Bertunjangkan naungan daripada institusi raja Wangsa Jamalul Lail, keabsahan peruntukan Perlembagaan Negeri Perlis bergelar Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis 1948, berhubung kedudukan manhaj ini sesungguhnya amat jelas, sama ada dari sudut perlembagaan maupun dari sudut federalisme. Identiti Negeri Perlis moden bukan saja dicorakkan oleh ciri pegangan pada manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah, bahkan turut menjadi teras kedaulatan Kerajaan Perlis yang amat penting. Ampun Tuanku. Di dalam majlis bermuka manis, di dalam helad duduk bersifat, di dalam rumah beramah tamah, di dalam dusun tuntun menuntun, di dalam kampung tolong menolong, di dalam negeri beri memberi, di dalam kota rasa merasa. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Dato' Dr. Haji Awang Sarian, Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka, dengan ucapan itu tadi. Rumahnya tempat beradat, tempat berunding bermuafakat, tempat berhenti jauh dan dekat, tempat berhimpun kaum kerabat, tempat singgah taulan sahabat, tempat mengadu segala rakyat. Gelanggangnya tempat bermain, tempat kasih sama dijalin, tempat muda sama dipimpin, tempat berbanding bagaikan cermin. Ampun Tuanku, atau acara majlis seterusnya ialah titah diraja. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Haji Awang Sarian
mengadap, merafak sembah, mohon ampun limpah perkenan serta mengiringi duli yang teramat mulia Tuanku bagi menyempurnakan titah diraja dengan segala hormatnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju, serta salam DBP, Bahasa Jiwa Bangsa. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia dan inayah jua, maka dapatlah kita bersama-sama pada petang Sabtu yang sungguh indah lagi bahagia ini. Pertama sekali, tahniah kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, khususnya Pengerusi Lembaga Pengelola yang bahagia Profesor Datuk Dr. Awang bin Sarian dan Ketua Pengarah Datuk Haji Abang Salihuddin bin Abang Syukran, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIPS, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis, JAIPS, Persatuan Perlis Kuala Lumpur dan semua pihak yang terlibat menjayakan majlis ini, serta semua para tamu yang sudi melapangkan masa. Hadirin sekalian, majlis ini merupakan pentas ilmu yang mengetengahkan sejarah pembentukan negeri Perlis di bawah Wangsa Jamalulail serta hubungan di antara institusi raja pemerintah dengan perlembagaan negeri dan agama anutan, yakni agama Islam, yang berpegang kepada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Menelusuri sejarah pendakwah Arab yang hadir ke sini sama ada sebagai pedagang ataupun ulama, memilih menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama bagi melaksanakan misi dakwah ke segenap lapisan masyarakat di wilayah alam Melayu. Mereka dengan gigihnya memasukkan istilah-istilah dasar yang menayangkan cita luhur agama Islam ke dalam bahasa Melayu. Pelbagai istilah dasar yang diambil daripada bahasa Arab, Al-Quran itu diserap sebagai kosakata Melayu. Istilah-istilah kuno yang masih lagi membayangkan ajaran Hindu dan Buddha disaring dengan halus, digunakan sesuai dengan ajaran Islam atau disisihkan terus. Keadaan ini mengangkat martabat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang berdarjat tinggi. Sebelum kehadiran Islam, bahasa Melayu hanya menjadi bahasa sastra rakyat lisan yang dipengaruhi oleh pandangan berbentuk tahyul dan khayalan. Namun selepas kehadiran Islam, bahasa Melayu menjadi bahasa utama yang menuturi suatu cara berfikir yang ilmiah, rasional, intelektual dan indah sifatnya. Hadirin sekalian, menyentuh berkaitan salah silah Perlis, yakni asal-usul pemerintahan Jamalulail, saya dipersembah maklum bahawa manuskrip salah silah Perlis tersimpan rapi di Dewan Bahasa dan Pustaka sejak tahun 1963 lagi. Salah-silah Perlis yang dikarang oleh keturunan Datuk Arau ini mencatatkan asal-usul dan sejarah pemerintahan Wangsa Jamalulail di Perlis. Pengasasan kerajaan Jamalulail di Perlis telah mengeluarkan negeri ini daripada kemelut persaingan kuasa, merencatkan cita-cita politik Raja Ligur dan menghadkan hegemoni Wangsa Cakri. Salah-silah Perlis ialah bukti keupayaan negeri ini untuk berkerajaan sendiri pada tahun 1843. Bukanlah satu kebetulan. Sebaliknya, kewujudannya sebagai negeri Melayu beraja ialah hasil wawasan, usaha dan perjuangan berterusan watan Melayu Islam bagi menegakkan kedaulatan dan membawa kemakmuran tanpa mengenal erti putus asa. Hadirin sekalian, Islam datang bersama cahaya dan membina bangsa yang berakhlak. Islam merupakan agama kesucian jiwa, keindahan perilaku, kecerdasan, keramahan dan kelapangan. Kedudukan seseorang raja dalam Islam adalah tinggi dan utama. Hal ini kerana peranan raja bukanlah semata-mata bagi menjaga hal urusan pentadbiran negerinya, malah bertanggungjawab menentukan hala tuju kedudukan agama Islam yang sudah semestinya perlu dipelihara kesuciannya, serta memantau hal ehwal berkaitan dengannya. Secara umumnya, raja merupakan pemimpin tertinggi dengan berbagai gelaran seperti imam, khalifah, dan serta Amirul Mukminin. Hadirin sekalian, mahari titah, saya dengan ini merasmikan wacana Jamalulail, salah-silah Perlis dan kedudukan istimewa manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam perlembagaan negeri Perlis. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Menjunjung kasih Tuanku. Saya mohon untuk menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan kepada gambar di bawah itu. Gambar di bawah itu adalah gambar Istana Arau. Dan dalam penelitian saya, tidak ada mana-mana monumen, mana-mana binaan yang lebih penting, lebih signifikan. Tidak ada mana-mana tapak yang lebih penting, lebih signifikan kepada pemerintahan Wangsa Jamaludin Perlis melainkan Istana Arau. Dan gambar yang hitam putih itu adalah Istana Arau ketika binaan baharu itu mula disiapkan pada zaman Raja yang keempat pada tahun 1930, Raja Said Alwi. Dan di sebelah kanan adalah gambar pada masa sekarang, pada hari ini, kalau kita dapat lihat di Istana Arau. Jadi, sebab itulah, bila disebut Jamalul Lail dan pemerintahan Jamalul Lail, dia tidak dapat lari daripada pemerintahan negeri Perlis bermula 1843 sehingga ke hari ini, dan insya-Allah diizinkan Allah sehingga ke hari kiamat. Sebab kalau saya berkongsi pengalaman saya, banyak orang yang berusaha dan kita tidak nafikan usaha mereka untuk mengetengahkan sejarah Perlis. Tapi sejarah Perlis yang diutarakan itu lebih kepada sejarah Perlis ketika belum lagi menjadi negeri yang tersendiri. Ketika belum lagi Wangsa Jamaludin memulakan pemerintahan. Ya, sebab itu ada sedikit sebanyak perbezaan. Maka sebab itu buku yang kita tulis ini banyak menekankan tentang Perlis ketika pemerintahan Wangsa atau dinasti raja-raja sekarang. Jadi mohon sangatlah kepada para editor, para penyunting, kepada para designer, para pereka bentuk, artis, penulis, cendekiawan, sastrawan, budayawan dan sebagainya, bahawa ada perbezaan ini dan moga-moga dapat diperhatikan dalam pelbagai penerbitan yang telah dan sekarang dan juga akan datang. Okey. Jadi dalam latar belakang seperti ini, apabila mendapat manuskrip Silsilah Perlis untuk digarap, maka saya dan rakan saya ni telah cuba untuk membuat di samping kita memindahkan dari tulisan Jawi itu, aksara Jawi itu ke Rumi, kita juga telah berusaha untuk mengemukakan huraian-huraian, commentaries dengan izin dalam buku ini, sekaligus cuba untuk sedikit sebanyak menafikan beberapa tuduhan-tuduhan liar yang nakal-nakal yang telah dipersembahkan. Jadi sebab itu kerja-kerjanya agak banyak. Dia memakan masa jugalah, kan. Jadi seperti mana negeri-negeri Melayu ni, dia ada karya agung, dia ada karya epik. Dia ada dengan izin semacam Royal Chronicles, macam Silsilah Diraja yang menceritakan daripada perspektif keluarga diraja tersebut bagaimana telah bermula kerajaan itu. Maka di Kedah ada Al-Tarikh Silsilah Negeri Kedah, di Pahang ada Hikayat Pahang, begitu juga di Kelantan ada Hikayat Seri Kelantan, di Perak ada Misa Melayu, di Selangor ada Kenang-kenangan Selangor, di Johor ada Tufatun Nafis, ya, dan sebagainya. Maka Perlis memiliki Silsilah Perlis. Okey, jadi asal usulnya adalah saya sebagai anak Perlis pun saya tidak pernah dengar berkenaan dengan manuskrip ini. Jadi apa yang berlaku adalah apabila kita datang ke Pusat Dokumentasi Melayu milik Dewan Bahasa dan Pustaka di lantai berapa? Di lantai 6, tingkat 6, yang di mana ada satu perpustakaan yang sangat besar dan pustakawan, pustakawati yang ramah tamah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke sana. Maka di sana dilihat ada satu manuskrip yang dikategorikan sebagai tidak lengkap, diperoleh sejak tahun 1963. Tapi yang mengherankan kita, belum ada pengkaji yang kata mengkajinya. Bila dilihat, bila ditengok, terus dapat jawapan yang pertama, mengapa tidak dikaji? Kerana manuskrip itu sudah terjejas, sudah rosak teruk akibat peredaran zaman. Dia punya dakwat itu sudah kembang. Dan bila kembang itu, kita membaca tu, kita kena banyak berfikir. Kan? Kalau kita baca, orang kata aksara Jawi, cetakan biasa, waw, ya. Jadi kita boleh berfikirlah. Kalau waw, ya itu, di atas
kepala, maka dia topi. Dan kalau jika terwapaya itu di atas pokok, maka dia adalah tupai. Kan? Tetapi apabila sudah kembang, maka kita kena berfikir lagi apa yang sebenarnya cuba disampaikan. Kita kena lihat dan kita kena perhatikan. Begitu juga di samping itu di samping penggunaan bahasa Melayu juga penggunaan dialek Perlis juga digunakan. Juga ada perkataan-perkataan dari bahasa Siam yang telah digunakan ditulis dengan huruf Jawi, begitu juga Arab dan sebagainya. Akhirnya selepas ditimbang-timbang, caw mim nga, caw mang ke camung atau comang. Kan? Jadi mula-mula cari dulu dalam bahasa Melayu. Kemudian cuba cakap pula, kok ada cakap abi ke, cakap kalau Perlis ke, kok ada lah. Cemumak ke, cawa mira tu cemumak ke apa ke, tengok bukan. Kemudian bunyi lagi dalam bahasa Siam. Caw prabat, caw muang kan, dan sebagainya sampai berbunyi, sampai dapat. Jadi itu antara proses yang berlaku lah dalam transliterasi. Satu perkara yang unik berkenaan dengan manuskrip ini adalah ada 3 orang penulis yang menulisnya atau telah menuturkannya, meriwayatkannya daripada datuk kepada anak kepada cucu. Dan mereka lah merupakan cucu, cicit dan piut kepada Datuk Arau, iaitu Datuk Belat Diraja, yang merupakan Perdana Menteri Perlis yang pertama, iaitu satu jawatan yang setaraf dengan bendahara pada masa itu. Maka cucunda beliau, ya, Datuk Kaya Wan Abdul Rahman menulis bahagian yang pertama, disambung oleh anaknya penghulu Wan Ali, dan disambung oleh cucu mereka iaitu Wan Din. Jadi ada 3 orang yang menuliskan. Maka sebab itu dalam manuskrip itu ada sekejap dakwat merah, sekejap dakwat hitam, sekejap biru, sekejap tulisan dengan pensel juga ada. Maka itu sebenarnya apa yang berlaku, dan kita kata memang besar kemungkinan ada lebih daripada seorang penulis. Okey, sedikit yang saya kongsikan ini adalah keratan akhbar dari Berita Harian bertarikh 23 April 1959. Sudah ada Berita Harian bertulis Rumi pada masa itu. Salah silah Raja Perlis. Saya tak pasti tuan-tuan boleh baca atau tidak. Saya baca sekejap. Sebuah buku sejarah mengenai salah silah Raja Melayu Negeri Perlis yang dipercayai lebih daripada 120 tahun telah dijumpai dalam simpanan seorang petani di Kangar, Wan Din bin Wan Ali. Sebenarnya bukan Kangar tapi di Cuping. Waktu tu Cuping pun Kangar, Pada Besar pun Kangar, Beseri pun Kangar. Semua Kangar lah pada masa tu, kan? Okey, dan dikatakan seorang petani itu sebenarnya beliau adalah penulis yang terakhir. Ya, Wan Din bin Wan Ali. Dan buku itu dikatakan telah disusun oleh salah seorang kerabat Raja Perlis, Wan Abdul Rahman bin Wan Yunus Datuk Arau pada tahun 1249 Hijrah. Ini satu suara hati yang bagaimana beliau dapat berkongsi dengan wartawan Berita Harian itu menerbitkan sebagai berita itu, dan akhirnya lebih kurang 4 tahun pada tahun 1963 barulah manuskrip ini diserahkan oleh waris beliau, iaitu Allahyarham Wan Hazim, ya, Pak Wan Hazim, sastrawan. Diserahkan hanya 4 tahun selepas itu kerana beliau sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Jadi saya juga ingin mengaturkan sedikit dedikasi kepada pewaris manuskrip ini, yakni sastrawan Wan Hazim bin orang kata Wan Din. Beliau lah yang telah menyerahkan manuskrip ini kepada Dewan Bahasa, ketika itu kepada Datuk Allahyarham Datuk Ali bin Ahmad, yang salah seorang ketua pengarah Dewan Bahasa juga selepas itu. Dan Allahyarham Wan Hazim telah meninggalkan kita pada bulan Jun 2019 yang lalu, ya. Yang ni rupanya, sekiranya tuan-tuan mendapatkan buku ini memuatkan manuskrip ini keseluruhannya sebab tidak panjang, pada muka 231 sehingga ke muka 258, juga dikemukakan transliterasinya di samping
ada huraian-huraiannya lah. Ini muka surat yang pertama. Ini muka surat yang pertama dan dimulakan dengan ayat yang atas sekali, di bahagian atas sekali. Maka adalah dicetera oleh orang tua-tua yang empunya cerita ini. Kisah Siab, Raja Ligong yang beroleh kuasa binasakan dan memecahkan negeri Kedah. Jadi itu ayat yang pertama yang di atas sekali, yang mungkin ditunjukkan tuan-tuan yang berminat, dalam buku ini juga dimuatkan. Ya. Okey, jadi ini lebih-lebih kurang 22 mukim yang ada dalam negeri Perlis. Kalau tuan-tuan melihat jata negeri Perlis, ada bunga padi, ada padi dari yang kata berwarna kuning dan berwarna hijau. Itu dua butir padi yang mewakili 22 buah mukim yang ada dalam Perlis. Ya. Lah lebih kurang. Okey, seterusnya. Okey. Bila sebut tentang Perlembagaan Negeri Perlis, kita tahu bahawasanya Perlembagaan Negeri Perlis adalah satu undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Perlis yang telah pun diperkenankan oleh almarhum Raja Perlis Tuanku Syed Putra Jamalul Lail pada tahun 1948. Saya suka untuk memetik dalam titah pertutusan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis pada halaman yang halaman yang ke-11 dalam buku berkenaan. Saya baca dulu petikan teks itu. Sejak Perlembagaan Negeri Perlis yang dinamakan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis 1948 dikurniakan oleh almarhum paduka ayahanda saya. Yang ini adalah titah pertutusan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail. Sejak Perlembagaan Negeri Perlis yang dinamakan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis 1948 dikurniakan oleh almarhum paduka ayahanda saya, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, maka negeri Perlis tidak pernah berundur ke belakang lagi. Oleh itu tetaplah manhaj ahli sunnah wal jamaah yang tidak terikat dengan mana-mana mazhab fiqh menjadi agama bagi negeri, jati diri pemerintahan dan sumber rakyat Perlis. Ibarat kata bidalan dianjak layu, dianggur mati. InsyaAllah saya dan anak anda Raja Muda Perlis serta waris-waris tahta akan terus mempertahankan pegangan ahli sunnah wal jamaah bagi negeri yang kita cintai. Ini adalah merupakan petikan titah pertutusan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja yang telah pun menzahirkan kepada kita tentang semangat dan tekad Raja-Raja Wangsa Jamalul Lail yang berhajat untuk mempertahankan manhaj ahli sunnah wal jamaah yang telah diletakkan sebagai satu fasal yang sangat penting dalam Perlembagaan Negeri Perlis secara rasminya yang dinamakan sebagai Undang-Undang Tubuh Negeri Perlis. Ciri-ciri utama yang terkandung dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Perlis ini. Yang pertama sekali, ciri pertama dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Perlis ini, dia pertama memberikan kedudukan untuk pelaksanaan konsep raja berperlembagaan. Ini sama seperti mana yang terkandung di dalam apa? Dalam Perlembagaan Persekutuan. Sama. So yang pertama sekali, Undang-Undang Tubuh Negeri Perlis ini memberikan hak dan kedudukan yang sebenarnya bagi pelaksanaan konsep raja berperlembagaan. Itu nombor satu. Nombor dua, dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Perlis ini memberikan hak yang sewajarnya kepada agama Islam dalam fasal yang kelima, kalau tak salah saya. Fasal kelima dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Perlis ini telah menetapkan agama bagi negeri Perlis adalah agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Full stop. Dinyatakan secara jelas. Ciri yang ketiga dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Perlis ini adalah menyentuh tentang bagaimana memberikan hak yang sewajarnya kepada rakyat. Kalau tadi memberikan hak yang sewajarnya kepada raja pemerintah, kemudian kepada agama. Yang ketiga, memberikan hak yang sebenarnya kepada rakyat untuk berdemokrasi. Dan yang keempat, memberikan hak yang sewajarnya kepada semua pihak, sama ada negeri Perlis dan juga persekutuan dalam konsep federalisme. So ada 4 great basic features yang ada dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Perlis ini. Ini satu benda yang perlu dibaca sekali dengan Perlembagaan Persekutuan. Di Perlis sudah menjadi tanggungjawab kepada Raja-Raja Wangsa Jamalul Lail untuk memastikan agama Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergemerlapan di dalam negeri ini
Ini lantaran tugas memelihara agama merupakan tugas utama setiap ulil amri, terutamanya daripada kalangan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya telah sebutkan tadi, ada dalam perkara 5 Perlembagaan Negeri Perlis ataupun Undang-Undang Tubuh Negeri Perlis menyebutkan tentang agama bagi negeri adalah agama Islam Ahli Sunnah wal Jamaah seperti telah diamalkan di dalam negeri Perlis. Ini disebutkan dengan jelas. Kalau lihat kepada apa takrifan bagi Ahli Sunnah wal Jamaah, seperti mana yang telah pun disyarahkan oleh Jawatan Kuasa Syariah Majlis Agama Islam dan Adat Islam Negeri Perlis yang telah mengeluarkan fatwa dan juga diisytiharkan bahawasanya pengertian Ahli Sunnah wal Jamaah ialah kumpulan orang Islam yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta pendapat para sahabat yang bersepakat di atas kebenaran yang nyata dari kitab Allah dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ada 3 perkara yang menjadi asas kepada ahli sunnah wal jamaah. Masih lagi menyebutkan tentang agama negeri, dan fatwa ini bersambung pula dengan sirah berikutnya yang menetapkan bahawasanya maib tidak terikat kepada mana-mana satu mazhab yang tertentu. Di dalam mazhab mana pun yang jelas dan nyata pendapat mereka itu daripada Al-Quran ataupun daripada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau jamaah sahabat Rasulullah, maka majlis sentiasa menerima dan beramal dengannya. Sedalam Undang-Undang Tubuh Negeri Perlis dinyatakan tentang agama Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam keputusan mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis ataupun ketika itu Jawatankuasa Syariah Negeri Perlis, bahkan majlis itu sendiri tidak terikat kepada mana-mana mazhab yang tertentu, dan bahkan sekiranya ada mana-mana pandangan dalam mazhab yang mana mazhab tersebut ma'mul, boleh diguna pakai dan sesuai dengan masalah dan keperluan masyarakat ketika itu, maka itulah diterima oleh majlis yang mana majlis itu dipengerusikan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis. Setiap keputusan-keputusan daripada semua jawatankuasa kecil diangkat kepada majlis dan diangkat sembah perkenan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Inilah yang berlaku dalam negeri Perlis. Berikutnya, kita dengar apa yang telah pun dizahirkan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis bersangkutan dengan agama Islam di dalam negeri Perlis. Kita berpegang pada Ahlussunnah wal Jamaah. Full stop. Walau di negeri-negeri lain ada yang katakan Ahlussunnah wal Jamaah bermazhab. Kita terima semua mazhab. Kita tak tolak tu yang setengah orang tu silap. Dia ingat kita tolak mazhab. Sebenarnya kita terima semua mazhab. Ampun Tuanku, Alhamdulillah menunjuk kasih Tuanku, kerana titah Tuanku itu sebenarnya telah melengkapkan apa yang saya nak sampaikan. Artinya, dari sudut pengamalan agama di negeri Perlis, kita tidak terikat mana-mana mazhab, tetapi menerima dan semua mazhab bergantung kepada konteks dan keperluan ketika mana sesuatu pandangan fatwa itu dikeluarkan. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan lihat lihat ketika mana berlakunya pandemik COVID-19 baru-baru ni. Dalam Malaysia ni saya teringat ketika itu pada tanggal 18 Mac, kalau tak salah saya, kita mula untuk berkira-kira tentang satu usaha yang begitu besar, iaitu usaha menutup masjid bagi menunaikan solat Jumaat. Sekarang ni orang sibuk nak buka masjid kan? Tapi Perlis masa itu, kita bukan antara negeri lah, memang satu-satunya negeri pertama ketika itu yang menutup masjid. Masa tu saya ingat lagi, masa malam tu kami ada majlis. Ketika itu Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja telah menghubungi Sahibul Samah Datuk Mufti dan juga telah menitahkan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis ketika itu untuk berbincang tentang keperluan bagi menutup masjid untuk menunaikan solat Jumaat pada hari Jumaat berkenaan. Masa perbincangan itu bincang dan kami ketika itu telah pun menghubungi yang berbahagia Datuk Seri Nur Hisham, berbincang tentang Tan Sri Nur Hisham sekarang, berbincang tentang bagaimana keperluan untuk menutup masjid ekoran pandemik COVID-19 ketika itu. Bila nak keluar keputusan tu tuan-tuan, saya diminta untuk menurunkan tanda tangan sebagai setiausaha bagi majlis. Sebagai seorang yang kerdil, nak dibandingkan dengan Dr. Hazman, silap, Dr. Hazman lebih kerdil daripada saya sekarang ni. Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis telah menitahkan perkenan baginda sendiri untuk menintakan perkenan dengan penzahiran perutusan baginda sendiri. Kebiasaannya memang di mana-mana tempat setiausaha bagi Duli Yang Teramat Mulia
Tuanku yang di-Pertua Majlis lah yang akan memberikan edaran pemakluman. Tetapi Alhamdulillah di Perlis, Duli Yang Terhormat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis mengambil langkah yang tidak menoleh ke belakang. Semata-mata untuk berfikir dan berbincang tentang keperluan bagi kita menetapkan sesuatu amalan dalam beragama yang sememangnya menjadi hak ulil amri pemerintah dalam soal itu. Dibincang dengan pelbagai pandangan. Akhirnya terzahirlah Perlis sebagai satu-satunya negeri yang membatalkan solat Jumaat pada minggu tersebut. Kami sejuk dalam tempoh 4 jam. 4 jam je. Sebab selang 4 jam selepas daripada itu, negara-negara Arab lain juga telah pun membatalkan solat Jumaat. Dan keperluan ke arah itu sangat penting. Dan akhirnya terzahirlah kebijaksanaan dan menjadikan Perlis sebagai satu-satunya negeri yang terawal membuat penutupan dan negeri pertama yang kembali membuka masjid untuk dilaksanakan ibadah sepenuhnya kepada masyarakat. Alhamdulillah. Okey, dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Perlis ini, kesemua mazhab pandangan-pandangan Islam diterima. Next, berikutnya. Hakikat ini juga mengenepikan sama sekali firqah yang menyeleweng daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti Syiah, Khawarij, Ahmadiyah Qadiani, Tasawuf Ghulat dan sebagainya daripada arus perdana agama bagi negeri Perlis. Berikutnya. Dan bahkan hanya satu agama iaitu Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang diiktiraf dan diberikan penghormatan menjadi agama bagi negeri untuk negeri Perlis. Berikutnya. Okey. Yang kedua, terzahir kedudukan ataupun keistimewaan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah apabila syarat kelayakan raja telah ditetapkan, maka raja itu ialah pohon segala kemuliaan dan kebesaran dalam Islam, dalam negeri Perlis. Dan berikutnya diletakkan sebagai syarat, akan tetapi syaratnya orang yang hendak dipilih dan diangkat itu ialah seorang laki-laki yang cukup umur, sempurna akal daripada bangsa Melayu Perlis dan rakyat negeri Perlis dan beragama Islam ahli sunnah wal jamaah daripada darah yang baik. Ini antara syarat untuk menjadi ataupun diangkat kelayakan raja di negeri Perlis. Berikutnya, saya tak sentuh sebab ini telah pun dizahirkan. Berikutnya. Okey. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, syarat kelayakan Raja Muda Perlis, pemangku Raja Perlis dan waris tahta kerajaan Perlis juga disyaratkan ataupun diletakkan di barisan kedua dalam institusi wangsa Jamadulai dan diletakkan kedudukan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah setingginya. Berikutnya. Tuan-tuan boleh lihat pada paparan yang berikutnya yang menyatakan ditegah tiada boleh diangkat sesiapa menjadi pemangku raja atau ahli jemaah pemangku raja melainkan dia seorang Melayu beragama Islam ahli sunnah wal jamaah. Jadi sekali lagi dijelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang kedudukan itu. Bahkan waris itu hendaklah daripada bangsa Melayu keturunan raja seperti yang disyaratkan di dalam bahagian ini ialah seorang laki-laki dan beragama Islam ahli sunnah wal jamaah. Sedemikian istimewanya kedudukan Ahlussunnah wal Jamaah di dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Perlis. Berikutnya. Kita dengar pula apa yang ditetapkan oleh Duli Yang Terhormat Tuanku Raja Muda Perlis. Maka dari perspektif federalisme ini, Perlis telah mempunyai garis panduan tersendiri yang dinaungi oleh institusi rajanya dan sudah termaktub di dalam perlembagaan negeri. Hal ini membuktikan bahawa Perlis mampu mengurus hal ehwal pentadbiran agama Islam negerinya secara mapan di samping berinteraksi dengan rakan kongsi yang duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan agensi-agensi agama Islam di Malaysia. Titah Duli Yang Baginda bertitah dalam satu majlis yang ketika itu dihadiri oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Agama Islam ketika itu, dan baginda menitahkan tentang bagaimana konsep federalisme ataupun kepersekutuan yang sebenarnya dan sesuai kepada negeri. Tuan-tuan sekalian, dalam syarat kelayakan Menteri Besar juga disebutkan perkara yang sama. Berikutnya.
Dan bahkan dalam kesemua yang amat berhormat, yang hormat Menteri Besar Negeri Perlis juga disyarat mesti adalah orang Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Dinyatakan tidak boleh diangkat Menteri Besar melainkan ia itu daripada bangsa Melayu dan beragama Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Next. Berikutnya. Demikian syarat kelaikan Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis. Setiausaha kerajaan itu daripada bangsa Melayu dan beragama Islam Ahli Sunnah wal Jamaah hendaklah menjadi ketua pegawai menjalankan pekerjaan-pekerjaan hal perintahan di dalam negeri Perlis. Jadi ini dinyatakan dengan jelas di dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Perlis. Dan daripada 4 ciri yang dinyatakan tadi, features ataupun basic features ataupun ciri asas kepada perlembagaan negeri itu akhirnya membentuk jati diri rakyat negeri Perlis ataupun masyarakat negeri Perlis. Bagi patik-patik sekalian tuanku, sesuailah penggunaan perkataan rakyat untuk tuanku, tetapi mungkin sesuai untuk penggunaan perkataan masyarakat supaya masing-masing dapat memberikan sumbangsaran kepada mewujudkan satu jati diri bagi masyarakat negeri Perlis. Ampun tuanku, demikianlah sebuah sedikit sembah pemakluman patik kepada seluruh hadirin. Semoga apa yang disampaikan ini sedikit sebanyak boleh memberikan gambaran seperti lalu berkaitan dengan buku ini, dan semoga diri tuanku sentiasa dikurniakan dengan kesihatan dan afiah, diberikan dengan kemuliaan selayaknya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan ni. Hujan. Saya dah selesai program wacana Jamul Ulai tadi. Seperti yang saya cakap tadi tu, selain daripada membincangkan mengenai kedudukan istimewa manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah dalam Perlembagaan Negeri Perlis, ada juga lagi satu sesi, iaitu sesi mengupas sedikit sebanyak mengenai buku Salasilah Negeri Perlis. Buku Salasilah Negeri Perlis ni lebih menekankan period daripada mula Perlis menjadi negeri pada tahun 1843 sehingga kini, iaitu banyak mengupas dan membincangkan mengenai kedudukan Wangsa Jamalulail yang menjadi kerajaan di negeri Perlis pada hari ini. So jangan lupa tonton, like dan subscribe, komen dekat bawah di ruangan komen. Jumpa lagi ke dalam video-video yang lain, dan jangan lupa saya akan upload bahagian kedua part 2, iaitu siri bercakap dengan jin episod keempat part 2, iaitu ataupun bahagian kedua kereta Datuk tersadai di tepi jalan.
Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.